أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini Cikgu Nurlela akan mengajar pendidikan tajwid tahun 6 bagi pelajaran 2 yang bertajuk idgham. Mari kita mengetahui apakah pengertian idgham dari segi bahasa dan dari segi istilah. Idgham dari segi bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Manakala pengertian idgham dari segi istilah memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua sehingga menjadi satu bunyi. Murid-murid boleh lihat perbezaan pengertian idgham antara bahasa dan istilah. Saya ulangi lagi sekali, pengertian idgham dari segi bahasa memasukkan sesuatu ke dalam sesuatu. Manakala dari segi istilah memasukkan huruf pertama ke dalam huruf kedua sehingga menjadi satu bunyi. Murid-murid, apakah bahagian idgham? Bahagian idgham terbahagi kepada dua bahagian. Apa dia? Yang pertama, iaitu idgham shaghir. Lagi sekali dengar ya murid-murid, idgham shaghir. Manakala bahagian idgham yang kedua, idgham kabir. Lagi sekali saya ulangi, idgham kabir. Idgham shaghir pula terbahagi kepada tiga bahagian. Dengar ya murid-murid, sebut dengan sebutan yang betul. Ikut bersama dengan saya, iaitu yang pertama, idgham mislain atau idgham mutamasilain. Saya ulang lagi sekali, idgham mislain atau idgham mutamasilain. Yang kedua, idgham mutaqaribain. Saya ulangi lagi sekali, idgham mutaqaribain. Dan yang ketiga pula, idgham mutajanisain. Lagi sekali saya ulangi, idgham mutajanisain. Saya harap murid-murid dapat menyebut dengan betul bahagian idgham shaghir. Murid-murid, mari kita sama-sama mengetahui maksud bahagian idgham shaghir dan idgham kabir. Idgham shaghir ialah memasukkan huruf yang pertama yang mati ke dalam huruf kedua yang berbaris. Manakala maksud idgham kabir ialah memasukkan huruf pertama yang berbaris ke dalam huruf kedua yang juga berbaris. Murid-murid boleh lihat perbezaan di mana perkataan yang cikgu warnakan biru. Mudah-mudahan murid faham mana maksud idgham shaghir dan idgham kabir. Baiklah murid-murid, mari kita uji minda dulu sebelum kita meneruskan pembelajaran seterusnya. Mari kita lihat soalannya. Soalan yang pertama, nyatakan pengertian idgham dari segi istilah. Memasukkan apa? Pertama ke dalam huruf kedua sehingga menjadi satu. Apa jawapannya? Murid-murid cuba fikirkan dan kita jawab sama-sama selepas ini. Dah fikirkan apakah jawapannya? Mari kita lihat sama-sama. Jom. Memasukkan
huruf pertama ke dalam huruf kedua sehingga menjadi satu bunyi. Murid-murid, sama tak dengan jawapan cikgu? Kalau betul, Alhamdulillah. Cikgu ucapkan tahniah. Anda semua memang hebat. Murid-murid, sila beri tumpuan tentang maksud idgham mislain atau disebut juga idgham mutamatsilain, iaitu memasukkan dua huruf yang bersamaan sifat dan makhraj sama ada dalam satu kalimah atau dua kalimah. Seterusnya, idgham mutaqaribain. Maksudnya, memasukkan dua huruf yang berhampiran sifat dan makhraj atau salah satu daripada keduanya. Dan yang ketiga, idgham mutajanisain. Maksudnya, iaitu memasukkan dua huruf yang bersamaan makhraj tetapi berlainan sifat. Murid-murid boleh bezakan antara ketiga-tiga bahagian idgham saghir berkenaan dengan perkataan yang cikgu telah warnakan biru. Di situ murid-murid akan dapat lihat perbezaan maksud idgham bahagian idgham saghir. Murid-murid, nak tahu tak apakah contoh idgham saghir yang pertama, iaitu yang berbunyi idgham mislain atau disebut idgham mutamatsilain? Cikgu akan bagikan dua contoh sahaja untuk murid-murid faham. Cuba murid lihat sama-sama dan sebut bersama dengan cikgu. Contoh yang pertama, ayatnya ialah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala yusrif fil qatl. Daripada surah Al-Isra. Ayat 33. Murid-murid boleh semak dalam Al-Quran atau dalam kitab pendidikan tajwid tahun 6. Di sini ada pertemuan huruf antara fa bertemu dengan fa dan dibaca dalam keadaan tidak dengung. Seterusnya kita lihat contoh yang kedua. Ayatnya berbunyi iaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا. Daripada surah Al-Anbiya ayat 9. Di sini ada pertemuan nun bertemu dengan nun dan dibaca dengan keadaan wajib dengung. Murid-murid boleh sebut lagi sekali ya, supaya boleh lihat dan faham. Murid-murid, apa pula contoh-contoh idgham mutaqaribain? Mari kita semak dan sebut sama-sama bersama saya. Contoh yang pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qur rabbighfir warham. Daripada surah Al-Mu'minun ayat 118. Iaitu ada pertemuan huruf lam bertemu ra dan murid-murid perlu baca dalam keadaan tidak dengung. Seterusnya, contoh yang kedua pula, A'udzubillahi minasyaitonirrajim yang berbunyi min warai daripada surah Maryam ayat 5. Di sini ada pertemuan huruf nun bertemu waw dan wajib dibaca dengan dengung. Bahagian idgham saghir yang terakhir ialah idgham mutajanisain. Apakah contoh-contohnya murid-murid? Mari kita semak dan sebutkan sama-sama. Contoh ayat yang pertama yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala ta'ifatum min. Daripada surah Al-Imran ayat 72. Di sini ada pertemuan huruf ta bertemu ta dan perlu dibaca dengan keadaan tidak dengung.
Dan akhir sekali contoh yang kedua yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ujibat da'watukuma daripada surah Yunus, iaitu ayat 89. Dan ada pertemuan huruf di situ, iaitu huruf ta bertemu dal. Murid-murid perlu baca dalam keadaan tidak dengung. Sebenarnya murid-murid, ada lagi contoh lain yang boleh murid-murid cari atau semak untuk baca di dalam kitab pendidikan tajwid darjah 6. Murid-murid boleh baca ya dan sebut dengan betul dan jelas. Saya mengharapkan murid-murid faham tentang bahagian-bahagian idgham saghir dan juga contoh-contoh yang dijelaskan tadi. Oleh itu, mari kita uji minda yang kedua pula. Apakah soalannya? Iaitu, tuliskan bahagian-bahagian idgham. Murid-murid fikirkan ya. Baiklah, dah fikirkan jawapannya murid-murid? Mari kita semak sama-sama. Ya, jawapan yang pertama ialah idgham saghir. Adakah jawapan murid betul? Tahniah, pandai murid-murid. Semua betul ya. Okey, kita lihat pula jawapan yang kedua. Jeng jeng jeng. Idgham kabir. Murid-murid betul tak semua? Ya, bagus. Tahniah, saya bagi 5 bintang. Nanti murid-murid boleh teruskan belajar bersama saya. Murid-murid dah faham tentang idgham saghir, iaitu tentang bahagian-bahagiannya dan juga contoh-contoh yang telah diterangkan tadi. Alhamdulillah. Oleh itu, mari kita teruskan belajar, iaitu tentang tajuk bahagian kedua, idgham. Tajuknya idgham kabir. Idgham kabir ialah hanya bagi riwayat Imam Al-Susi an Abi Amru. Ada contoh yang diberi di sini. Contoh ayatnya ialah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi ja'ala lakumul ard. Daripada surah Al-Baqarah ayat 22. Di situ ada pertemuan huruf lam bertemu lam. Jadi di sini murid-murid perlu bunyi lam pertama dimasukkan ke dalam lam yang kedua, iaitu ditasydidkan. Oleh itu sebut dengan betul-betul apabila huruf lam pertama dimasukkan lam kedua yang bertasydid. Mari kita bunyikan semula. Allazi ja'ala lakumul ard. Baiklah murid-murid boleh ulang lagi sekali di luar pembelajaran ini, supaya murid-murid sebut dengan betul dan lancar. Tahniah ya murid-murid. Murid-murid perlu tahu sebab tidak boleh berlaku idgham lain. Nak tahu tak? Mari kita lihat sama-sama. Yang pertama ialah jika huruf pertamanya adalah huruf mad. Dan juga yang kedua, pada bacaan sattah. Kita ulang lagi sekali, sebab tidak boleh berlaku idgham lain ialah jika huruf pertamanya adalah huruf mad dan yang kedua pada bacaan sattah. Murid-murid ingat ya dan perlu hafal. InsyaAllah kita akan dapat membaca Al-Quran dengan betul dan bertajwid. Mari kita lihat contohnya pula. Jika huruf pertamanya adalah huruf mad. Mari kita lihat dan bunyikan sama-sama bersama saya. Contoh yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amanu wa amilu. Daripada surah Al-Baqarah ayat 25. Ayat tersebut terdapat pertemuan waw bertemu waw. Murid-murid boleh semak contoh ayat tersebut ya. Dan di sini perlulah murid-murid baca dengan tidak dengung.
Manakala contoh yang kedua yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allazi yuwaswisu. Surah An-Nas ayat 5. Di situ terdapat huruf ya bertemu ya. Semak ayat tersebut. Ada pertemuan ya bertemu ya. Jadi murid-murid perlulah baca dalam keadaan tidak dengung. Murid-murid, cikgu harapkan semua faham. Manakala contoh pada bacaan sakta pula, di sini saya akan tunjukkan satu contoh kepada murid-murid dan kita boleh sebutkan sama-sama, iaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Anni maliyah halaka, daripada surah Al-Haqqah ayat 28 hingga ayat 29. Di situ ada pertemuan huruf. Ha bertemu ha. Lihat pada contoh ayatnya murid-murid. Ada huruf ha bertemu dengan ha dan perlulah dibaca dengan tidak idgham atau tidak dengung. Murid-murid, rasa saya setakat inilah pembelajaran pendidikan tajwid tahun 6 yang bertajuk idgham pada kali ini. Sebenarnya murid-murid boleh lagi melihat contoh-contoh yang lain setiap bahagian-bahagian idgham yang kita belajar tadi di dalam kitab Al-Quran dan juga dalam kitab pendidikan tajwid tahun 6. Boleh senaraikan lagi, boleh ditulis dalam buku tulis untuk memahirkan kefahaman tentang idgham. Sekian saja daripada saya. Alhamdulillah. Terima kasih dan berjumpa lagi pada pembelajaran yang akan datang, insya-Allah. Sekian saja untuk kali ini. Bertemu kembali pada pembelajaran seterusnya. Jangan lupa subscribe. Bye.